Assalamualaikum semua, selamat datang ke rancangan Tanya Apa Saja. Malam ni anda boleh tanya apa saja. Topik malam ni, mana boleh buka aib rumah tangga. Nak cakap salah, tak cakap pun salah. Jadi apa sebenarnya istilah aib ini, bagaimana kita boleh membina rumah tangga ini tanpa kita perlu sangatlah ceritakan aib. Tapi malam ni saya bukan yang arif nak menceritakan. Saya dah mengundang 3 orang tetamu yang boleh membantu kita mengupas topik ini. Yang pertama sekali saya ingin ucapkan selamat datang kepada Ustaz Zahid Zain. Terima kasih Ustaz kerana bersama kami. Ustaz Zahid adalah pengarah bersama Shepherds Digital Media dan Muslim Youth Forum, dan beliau merupakan naib kadi juga besok. Sibuk betul Ustaz? Oh, sibuk. 10-10 Ya. Masya-Allah. Kita juga ada Ustazah Nadia Hanim, pengarah Al-Wafa, dan beliau merupakan asatizah bebas. Selamat datang ke studio Ustazah. Terima kasih Tuan Sujibi. Dan kita juga ada tetamu kita daripada PPIS, Nuraisyah Senin, penolong pekerja sosial kanan, Pusat Hikmat Keluarga PPIS East. Selamat datang ke rancangan kita. Bila kita nak ketengahkan topik ni, ramai yang dah berikan komen. Jadi saya rasa ramai yang inginkan pencerahan malam ini. Saya bacakan beberapa komen yang sudah mereka berikan waktu kita promosikan rancangan ini. Yang pertama daripada Zuraida Daud, katanya terima kasih atas tajuk ni Encik Sujimi. Tajuk yang ramai anggap tabu, tapi perlukan huraian dan bantuan. Rezeki Arman Ryan kata biarlah rahsia rumah tangga menjadi satu kemanisan hidup. Menangislah di sejadah di depan Allah, kerana hanya Dia saja yang boleh merubah segalanya. Dan yang terakhir yang saya nak bacakan ni, Zainah mengatakan jangan sesekali membuka aib kekurangan pasangan, dan begitu juga aib rumah tangga. Kita mengadu dan bersujud padanya, insya-Allah dipermudahkan. Jadi saya nak tanya tentang aib ini, lebih-lebih lagi dalam zaman social media. Apa pandangan atau rumusan anda sekarang melihat social media hari ini? Kita pasti dapat melihat dengan tak sengaja atau sengaja, kita dapat lihat orang mengaibkan keluarga atau rumah tangga atau pasangan mereka. Ustaz, bagaimana Ustaz? Saya dulu Okay. Saya rasa Ustazah kot yang lebih nama layak untuk membicarakan isu aib dalam rumah tangga ni. Okay. Secara keseluruhan, mari kita cakap pasal social media, Ustazah. Dia adalah satu wadah yang digunakan oleh semua orang, dan saya rasa tak semua orang tahu kenapa mereka harus gunakan wadah itu dan cara bagaimana nak gunakan wadah. Jadi saya rasa semua wadah itu ada potensi-potensi positif, dan ada wadah-wadah juga ada potensi-potensi negatif lah. Jadi saya rasa permulaan dia di sini adalah pertanyaan dia adalah adakah kita tahu menggunakan wadah yang telah dikurniakan kepada diri kita lah. Jadi lepas tu soalan yang seterusnya itu yang kerana saya pernah nampak orang, dan saya tahu dia sedang canon-canonkan pasangan dia. Misalnya dia kata yang tadi kita bincangkan, dia taruh status geram aku, dah tu dia tambah lagi, dia ada emoticon yang heart tu tapi color hitam. Kalau hitam, bukan kalau merah punya. Tapi jadi yang lain kata tak apalah kau pisah saja, sabarlah apa. Jadi kita tahu dia cakap tentang mungkin pasangan dia. Jadi apa pandangan Ustazah tentang hal ini bila kita mengaibkan secara ringan, nampaknya macam ringan tapi sebenarnya berat tu. Saya setuju dengan apa Ustaz Zahid tadi katakan, bahawa setiap wadah itu ada potensinya. Jadi memang ada kebaikan, ada juga keburukannya. Jadi kita mesti bijaksanalah dalam menggunakan apa sahaja wadah. Dan kalau berbalik kepada yang tadi Tuan Sujimi katakan, dia kata geram, lepas tu tak emoticon geram aku. Saya perasan tentang social media ini, ianya boleh jadi tempat untuk mensensasikan kisah. Itu perkataan tu. Mensensasikan kisah. Padahal kenapa dia letakkan seperti itu? Bukan sahaja dia ingin mengatakan bahawa dia geram, tapi dia nak orang tahu dia pun geram juga. Jadi yang menurut saya lah, secara peribadi saya merasakan, kalau kita letakkan sesuatu perkara, sesuatu komplain, aduan dalam media sosial, itu menunjukkan bahawa kita memang nak semua orang lihat. Tapi masalahnya, semua orang yang lihat itu
99% tidak kenal kita. Mungkin 1% saja. Jadi 99% ni boleh mensensasikan. Baik-baik keadaan dia sebenarnya biasa aja, dia geram biasa-biasa cuma geram, akhirnya orang mengapi-apikan. Jadi wadah media sosial ini kita mesti faham apa sahaja yang kita letakkan itu boleh jadi fitnah juga. Jadi kita mesti bijaksana, kena berhenti sejenak fikir apakah consequences ataupun apakah kemudian akibatnya ya, apakah akibat setelah kita letakkan. Jadi apa-apa pun saya rasa ada potensi, memang ada kebaikan, tapi ada potensi untuk menjadikan tempat fitnah juga, tempat sensasi yang tidak sepatutnya bermula lah, padahal perkara itu perkara yang biasa saja. Wallahualam. Kalau saya mungkin dapat menafsirkan makna aib ni banyaklah, besar juga. Mungkin ada katakan rahsia keluarga. Bagi pihak di Pusat Hikmat Keluarga ni, ada tak rahsia-rahsia keluarga yang dikeluarkan, yang diadukan? Bentuk apa yang selalunya yang akan diadukan? Ni macam cerita-cerita sensasi gitu Okey. Kita lihat apabila seseorang mengadukan tentang apa masalah atau isu yang dihadapi, mungkin salah satu perkara yang kita perlu tanyakan kepada mereka sebenarnya, seperti sebagai contoh bila dia mengatakan tentang pasangan dia di social media tu, sebenarnya apa niat dia? Sekiranya niat dia untuk memalukan, itu memang aib lah. Tapi sekiranya niat dia sebenarnya dia tak tahu lagi nak buat apa, dia tak memang nak bantuan, jadi adakah social media tu adalah satu saluran bantuan yang betul, atau mungkin ada saluran bantuan yang lain. Jadi bila mereka datang kepada kita, memang banyak salah satu perkara yang kita katakan pada mereka ialah apabila awak datang ke sini, awak bercerita tentang soalan rumah tangga atau isu rumah tangga, tapi ini kita bukan ngumpat sebab niat kita nak minta tolong, niat awak nak minta tolong, nak huraikan masalah rumah tangga, bukan saja ngumpat suami saya, isteri saya macam gitu, macam gini. Jadi bezalah. Okey, tapi pandangan Islam tentang aib ni apa sebenarnya? Silakan Ustaz. Aib tu kalau kita terjemahkan dia namanya kelemahan kan? Kekurangan. Kekurangan. Dalam bahasa Arab, secara bahasa, apabila kita gunakan perkataan aib, itu maksudnya kekurangan lah. Jadi apabila seseorang tu ada kelemahan, tu maksudnya aib dia. Jadi saya ada aib saya tersendiri, keluarga saya ada aib kita tersendiri, dan masyarakat kita ada aib, maksudnya ada kelemahan. Itu maksud dia aib lah. Dan menceritakan kelemahan pasangan ini dikira sebagai membuka aib lah. Cuma tadi sebab macam PPIS kan dia counselling session kan, jadi dia tak masuk akal kalau tidak mengumpat dalam sesi counselling. Itu kira okey lah. Okey. Sebab tu kebanyakan orang dia hampir terlupa konsep ni kan. Apabila kita meminta nasihat kepada ustaz, kepada mufti, kepada guru-guru agama, kepada kaunselor, memang nak kena cerita. Dia tak boleh datang kat cerita. Lepas tu dia cakap, sebenarnya ustaz, ni bukan cerita kita tau, ni cerita orang lain, tapi saya nak cakap macam tu. Itu maknanya cerita dia lah tu. So in that way you have to understand, kita punya community nak kena understand kenapa dia pergi dekat kaunselor. Sebab sebagai kaunselor, saya rasa kaunselor ada this macam konsep of macam sworn, bahawa segala apa yang didengar daripada klien kita adalah satu benda yang tidak akan kita share kepada masyarakat. Dan termasuk dengan Asatizah, mana orang datang kat kita kan, kita ni kira nak tinggal ada macam box je lah. Orang duduk kat sebelah macam confession box itu kan. So Ustaz, tak, isteri saya macam gini, suami saya macam gini. But the thing is that you have to know that sebagai Asatizah, segala apa yang diceritakan kepada kita, kita sudah mengambil janji bahawa ini adalah satu kisah yang tidak akan diceritakan kepada orang, dan sebagai satu masyarakat perlu ceritakan cerita yang sebenar supaya kita terus dapat attack masalah dia. Jadi apabila seorang isteri datang menceritakan kepada saya tentang suami pun tidak boleh tuduh isteri membuka aib. Kerana apabila isteri menceritakan permasalahan dia kepada saya, itu bermaksud bahawa pasangannya itu sedang mencari jalan keluar. Itu dia. Jadi silap konsep. Suami telefon saya kan, cakap isteri saya ngumpat pasal saya dengan ustaz. Cakap bukan ngumpat. Itu bukan ngumpat, itu maksudnya aduan kan. Aduan. Okey. Apa yang sering anda dengar?
dalam hal aib ini di masyarakat kita yang sering berlaku hari ini? Biasanya rumah tangga lah Tuan Sujimi. Dan saya perhatikan mungkin masih ada lagi yang salah faham tentang perkataan aib itu sendiri. Seperti mana tadi Ustaz Zahid katakan, aib itu adalah kekurangan. Jadi kita bayangkan kalau ada pakaian pakaian yang ada aib adalah pakaian yang koyak. Jadi koyak itu adalah aib, kekurangan. Jadi manusia seperti itu juga. Kita manusia tapi kita pasti ada koyak-koyaknya, kekurangan. Dan kita selalu kalau koyak kita tak tunjukkan orang dengan bangganya, tengok baju saya koyak, tak ada. Kita mesti nak cover. Sama juga dengan manusia, kita ada kekurangan dan kita akan cuba tutup kekurangan itu. Dan memang menutupi kekurangan itu memang satu keperluan. Tapi kalau berbalik kepada diskusi kita, tadi kita diskusi, saya berdiskusi dengan Tuan Sujimi, dengan Ustaz Zahid juga tentang aib ini. Orang salah faham bahawasanya kalau aib je jangan bilang orang. Padahal mereka kena faham, para ulama dah terangkan panjang lebar. Masalahnya sekarang bukan tentang aib itu, tapi dengan siapa kita sampaikan aib itu. Itulah persoalannya. Jadi sekarang ini betul aib, kita semua ada aib, tapi kalau aib ini yang kemudiannya memudaratkan diri, yang kemudian menyakitkan diri, kemudian kita perlukan jawapan, kita tak boleh simpan sahaja. Dan di sini para ulama dah terangkan dengan siapa kita boleh sampaikan. Salah satunya yang tadi saya diskusi dengan Ustaz Zahid adalah hakim. Misalnya kita nak adukan bahawa pasangan saya berlaku zalim terhadap saya. Kita pergi ke depan hakim. Kemudian hakim kata, apakah masalahnya? Aib hakim, saya tak boleh cakap. Macam mana saya nak berikan hukum? Kemudian salah satunya lagi selain hakim, pakar, ahli pakar seperti sekarang ni, seperti Puan Aisyah. Beliau bekerja dan kepakarannya bahagiannya adalah untuk memberi bantuan, memberi solusi, memberi jalan keluar kepada mereka yang punya isu keluarga atau sebagainya. Jadi kalau yang seperti ini, kita perlu lihat dengan siapa kita berikan aib itu. Kalau social media saya rasa kurang tepat, kerana saya beritahu tadi 99% tak kenal kita dan mereka tak kasih solusi, akhirnya mengapi-apikan. Itu yang saya perhatikan. Saya tak pernah ikut komen, tapi saya lihat dah jadi penyakit orang yang kemudian mengapi-apikan. Kalau ada yang berikan yang bernas itu alhamdulillah, tapi rata-rata tidak bernas. Jadi aib itu betul semua orang ada, tapi persoalannya dengan siapa yang kita sampaikan aib itu. Dan para ulama menyatakan tidak menjadi masalah kita sampaikan aib rumah tangga, aib orang lain, tetapi kepada ahlinya. Itu yang kita perlu pandailah perhatikan. Kalau fikirkan akibatnya. Kalau saya beritahu sebagai contoh PPIS memang mereka profesional, tak boleh sembarangan beritahu orang lain. Simpan, habis ada cakap sini, di situ. habis cakap sini, habis sini. Itu yang disebutkan sebagai kepada ahlinya, kepada pakarnya. Okey. Macam mana dengan hidup sahabat-sahabat di zaman Nabi dulu? Ada tak kes-kes macam ni dulu? Saya pun macam kita ada bincangkan sikit tadi. Kes-kes aib-aib, pernah tak ada orang adukan kepada Nabi? Cakap dengan Ustazah tadi adalah ikut daripada sudut sejarah kan, memang interestingly kita akan jumpa hadis yang panjang-panjang tentang orang perempuan dia menceritakan cerita rumah tangga dia kepada Rasulullah. Bahkan saya tadi sempat bincang dengan Ustazah, saya kata Ustazah, dalam kitab hadis tu ada satu hadis 3 page tau. Itu apa nama dah hadis Ummu Zara tu kan, panjang lebar kan, cerita bukan seorang, 10 orang perempuan cerita tentang kelemahan suami dia. So it shows that manusiawi, kita adalah satu manusia. Sebab tu saya berpegang kepada isu ni Pak Jimmy. Sebagai pasangan, tentunya sekali kita menutupi aib masing-masing, kerana dalam konsep agama kan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu adalah penutup bagi suami kamu, suami kamu adalah penutup bagi isteri kamu. Jadi konsep rumah tangga adalah kita dua-dua tak perfect tau. Jadi I tutup you punya, you tutup I punya. But the thing is that ada boundaries dia. So boundaries dia adalah kelemahan biasa-biasa lah. Macam suami saya malam-malam buang angin, contoh macam itu, tak ingat payah bilang orang lah kan. Itu masing-masing dia seperti simpan lah benda tu. Dia kata seperti meminum air kopi, harus belajar menikmati, kata dia lah, macam itu Tapi saya tak tahu macam mana orang nak menikmati bau kentut suami dia. Wallahualam, itu masuk cinta yang sebenar. Tapi kalau dia transgress boundaries, violence,
boundaries mental abuse, boundaries physical abuse. Time ni lah isu yang kita nak bincangkan lah. Tapi yang biasa-biasa tak semua, sebab both of us is not perfect. Apabila kita masuk dalam rumah tangga, kita dua mempunyai kelemahan yang akan diperfectkan dengan, itulah nama dia, reflection of saya dan juga kamu. Jadi saya ada kelemahan saya yang kamu tutupkan dan perbaiki, kamu ada kelemahan yang perlu perlu saya betulkan untuk kita sama-sama menjadi pasangan yang baik lah. Jadi saya selalu nasihatkan pasangan saya baru nak kahwin sekarang di F2F kan, saya cakap bahawa kena kasih peluang masing-masing. Kena izinkan saya untuk ada peluang memperbaiki dan menjadikan kamu yang terbaik untuk diri saya, dan kamu juga harus mengizinkan saya untuk menjadikan kamu yang terbaik lah. So masing-masing pernah beli. Tapi bincang dia sekarang adalah bila orang kita cakap semua benda ke nak cerita, adakah benda-benda yang tu. Jadi saya pula perasan social media ni start daripada benda kecil. Dia start daripada benda kecil, macam Zumi kata tadi, dia cari pasal kecil-kecil. Dia jadi besar lah kan. Dan saya suka apa yang Ustazah juga katakan, jangan kita tengok siapa yang kita adukan aib tu. Salah orang dia jadi berapi lah, makin merebak. Parah nanti. Mungkin tadi Ustazah berikan contoh kekurangan aib tu macam kain yang koyak. Hari ni banyak ni kira trend tau. Jeans yang koyak banyak orang suka. Jadi mungkin itu sebab orang nak keluarkan aib tu banyak. Saya nak tanya kepada Cik Aisyah, dalam banyak-banyak aduan atau aib yang diceritakan kepada Pusat Hikmat Keluarga PPIS, yang mana satu yang paling ketara? Okay. Apa yang ketara apabila kita ketara kepada kita lah, kepada seorang kaunselor, sekiranya ketara itu adalah bila kita rasa ini perlukan bantuan, ialah apabila berlaku keganasan keluarga lah. Bagi isu-isu lain, memang rumah tangga tu banyak isu, tapi dalam banyak-banyak isu tu, keganasan keluarga tu salah satu perkara yang kita ambil indah atau kita amat prihatin. Sebab makin meningkat ke apa angka aduan macam ni? Mungkin meningkat angka aduan disebabkan orang masyarakat tu lebih aware atau lebih peka yang keganasan keluarga itu adalah salah. Jadi mungkin itu yang buatkan mereka rasa okey, kita kena beritahu. Berbanding dahulu, mungkin mereka rasa itu adalah satu disiplin bagi contoh suami disiplinkan isteri. Jadi nak kena ada keganasan keluarga atau kena pukul isteri tu. Tapi tak tahulah, mungkin Ustaz Zahid atau Ustazah Nadia boleh beritahu pukul tu macam mana, atau sepatutnya pukul atau tidak. Jadi perkara yang tentang keganasan keluarga tu memang kita akan pick up. Sebab kita akan katakan ia bukan sahaja memberi kesan kepada suami dan isteri, kepada pasangan itu, tapi anak-anak melihat. Lepas tu kalau ada salah satu yang mungkin terluka dalam apabila mereka bergaduh gunakan keganasan, macam mana? Dan keganasan terhadap isteri itu yang lebih banyak lah yang diadukan kan, berbanding yang sebaliknya lah kan. Berbanding kalau keganasan terhadap, keganasan keluarga tu tak semestinya terhadap seorang isteri atau seorang perempuan, tapi ia juga berlaku terhadap suami atau seorang lelaki. Saya mungkin kes yang saya pernah nampak di mana mereka dah bergaduh dan si isteri acukan pisau kepada suaminya. Jadi kita ini dah kira keganasan keluarga, sebab orang dalam keadaan marah, bila dalam keadaan marah mereka tak sedar apa yang mereka lakukan. Jadi kalau pisau tu terkena suami, kalau pisau tu terkena anak-anak, jadi ini salah satu kes lah. Mungkin ada kes-kes lain lah yang kita pernah dengar atau saya sendiri pernah nampak. Memang suami tu yang menjadi kita panggil mangsa atau victim. Apa pendekatan Islam dalam hal mungkin mencari kedamaian dalam rumah tangga, dalam hal mungkin mendisiplinkan pasangan? Bolehkah memukul menjadi sesuatu cara, dan kalau boleh yang macam mana yang dibenarkan?
Kan ini soalan apa nama dia, convention ulama besar ni Ustaz. Oh iya ke? Kira ulama bincang benda ni macam kita bawa convention tu masuk kat sini. Sampai 3-4 hari tau untuk mencapai Oh, ni. iya ke? Masuk 5 Okey. minit yang lebih arif saya sedia. Silakan. Silakan Ustaz. Dia berbalik kepada konsep ada dalam ayat Al-Quran, apa nama dia, seorang wanita itu apabila didapati bahawa dia tidak mendengar kata, kemudian ada satu perkataan dalam Al-Quran yang mana dalam bahasa Arab tu disebut sebagai pukul lah. Di sinilah jadi perbahasan ulama sama ada adakah ia sebenarnya pukul. Maka ulama menjelaskan dengan pelbagai sudut keindahan bahasa Arab ni adalah apabila satu perkataan itu juga boleh diterjemahkan menjadi perbahasan-perbahasan yang berbeza. Kerana perkataan daraba kan, sebab kan dalam bahasa Arab tu kan daraba tu pukul kan. Turut juga digunakan menjadi maksud give example. Sebab kaifa daraballahu masalan. Sebab okey, dalam perkataan lain daraba tu pukul, tetapi dalam Al-Quran juga Allah juga gunakan perkataan daraba untuk menunjukkan give example. Maka sebagian ulama dia stretch meaning dia menjadi, dan sekiranya isteri itu tidak mahu mendengar kata, maka tunjukkanlah example yang baik. Okey. So Pecahan dia luas. sebab tu saya kata 3 hari convention ni. Saya rasa tak cukup Kalau ringkasan, kita berikan ringkasan tu. Ringkasan dia, saya rasa agama kita condemn setiap jenis abuse, setiap jenis physical abuse, mental abuse. Dan apabila kita melihat ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, apabila hujung dia sampai kepada pukul kan, dia mesti ada tertib-tertib dia tau. Dia mesti ingatkan dengan kebaikan, lazimi dia dengan nasihat, kemudian sampai terakhir sekali adalah pukul. So kita tengok daripada sudut perkara ni adalah, adakah kita sudah mengambil steps untuk sampai kepada perkara itu, dan sampai yang terakhir, sampai tak silap saya kitab Imam Ghazali dia bincang panjang lebar pasal budak yang umur 7. Kalau sekiranya anak kamu sampai umur yang tertentu dia tak semayang, pukul kan. Ada kitab Difa'ah namanya. Ya betul. Jadi ulama bincang macam wait, dia bukan macam dia tak nak semayang lepas tu kita pukul tau. Dia ada steps dia, ulama kata. Kemudian macam mana cara pukulan apa yang tidak diizinkan, bagaimana nak memukul, jangan sampai pukulan itu menjadikan dia benci kepada orang tua dia. So pecahan ini yang kita tak nak. Kita kan emotional kan, jadi agama kasih pukul lah. Jadi bila kita pukul, yang salah dia adalah waktu kita pukul tu kita cakap ini adalah satu perkara yang diizinkan oleh agama. Time tu salah. Baik. Ustazah ingin menambah? Saya dapat rasakan bahang orang-orang yang menonton, lagi-lagi yang wanita. Apa saya nak cakap ni, pukul boleh ke? Jadi kalau nak cakap pukul, bukan saja pukul pasangan, pukul anak-anak juga. Ini jadi perbahasan yang sangat luas. Betul. Dan betul kata Ustaz Zahid tadi, dia berasaskan ataupun dimulakan dari perkataan daraba itu sendiri. Dan dalam bahasa Arab kita tak boleh memahami agama itu dengan cara literal. Kita baca terjemahannya memukul. That's it, ini pukul sembarangan. Kepada saya sendiri sebagai seorang wanita, secara peribadi saya merasakan betul apa yang tadi Ustaz Zahid katakan, memang ada tahapannya. Tapi kalau kita lihat secara umumnya, kalau kita nak lihat, kita benar-benar saya nak ikut apa yang disampaikan oleh Islam. Allah ada sebutkan tentang daraba, memukul. Betul. Saya ikut Islam. Padahal kalau kita nak lihat, kalau kita betul-betul nak ikut Islam, maka ikutlah ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu Islam yang sebenar. Kita cari tahu Rasulullah SAW pernah tak memukul? Tidak pernah seumur hayatnya. Tidak ada dalam mana pun kisah tentang Nabi Muhammad SAW memukul siapa pun. Baik isterinya, baik anak-anaknya, siapa pun dia tidak pernah memukul. Jadi kalau seseorang itu mengatakan saya ikut Islam sebab tu saya nak disiplinkan isteri saya dengan memukul, itu saya pelik sikit lah. Saya langsung yang itu bukan cara yang betul. Itu bukan cara Islam. Kenapa gunakan perkataan Islam padahal anda belum benar-benar memahami tentang Islam dan tidak mempelajari cara Nabi Muhammad SAW. Paling mudah untuk kita orang awam, saya sendiri orang awam, paling mudah adalah dengan melihat contoh baginda Nabi Muhammad SAW, habis cerita. Tak payah nak huraikan. Tapi para ulama kata daraba gini. Itu biar ulama yang huraikan. Kita sebagai seorang laki-laki, kita sebagai seorang wanita, kita sebagai
siapa pun kita, kita punya peranan sebagai apa pun, kita lihat Rasulullah SAW macam mana dia dengan isterinya tak pernah pukul. Kenapa kemudian kita masukkan Islam? Islam kata boleh pukul, tapi Rasulullah yang mengajarkan Islam itu sendiri tidak pernah memukul. Jadi simple aja. Simple aja, jangan kemudiannya kita nak cuba pandai-pandai memahami, akhirnya kita salah faham dan kemudian kita gunakan nama Islam, dan saya rasa tak layaklah yang seperti itu. Seperti macam contoh dalam perundangan Islam, ada orang kata okey, ujung sekali kita rotan kan, dan lepas tu potong tangan, dan lepas tu kan hudud kan, apa nama dia dalam hukum Islam, kalau membunuh lepas tu kita potong tangan, mencuri lepas tu kita potong tangan kan. Okey, itu kan ujung. Tapi orang selalu ikat macam okey dah, dia mencuri kita potong tangan. Okey. So, adakah dalam sejarah Rasulullah dan para sahabat 300 tahun dalam sejarah perundangan Islam, selama 300 tahun hukum itu wujud, kurang daripada 10 orang yang dipotong tangan? Apakah tak ada pencuri? Ada. Tapi kenapa para khalifah ketika itu tak senang-senang potong tangan orang? Sebab mereka tahu dia rehab paling penting daripada hukuman dia. Jadi 300 tahun Masih Jimmy, kira dalam sejarah Islam tak ada kurang dari 10 orang yang dipotong dalam pemerintahan agama Islam. Dia bukan ribuan. Jadi memang bukan senang nak sampai kepada satu matlamat. Macam ni, ketika anak kamu degil, pukullah dia. Contoh So bukan ketika dia degil terus kita pukul. Ketika dia tak dengar kita pukul. Tak, dia ada satu proses yang panjang. Itu yang pada saya, ilmu masyarakat kita dia tak nak belajar. Itu yang dia tak nak belajar. Pada dia macam, okey, aku nak lempiaskan marah dan emosi aku ni, nak guna topi syekh mana ni? Nak guna topi agama mana? Jadi pakai sarban dulu, hari pukul nampak ala-ala Islami kan. Sebab kalau bapak pakai tali pinggang, jadi pukul dia pakai kain ihram, jadi nampak Islami sikit. Masya-Allah. Okey, kalau kita melihat dari sudut isteri pula, dari sudut isteri, sang isteri yang mungkin yang kena dera, dan tak pernah dia nak keluarkan aib ni di mana-mana pun. Di social media, dia mungkin takut nak keluarkan kepada keluarga pun, takut sangat. Sejauh mana seorang isteri tu harus taat pada suami dalam hal macam tu? Apa pandangan anda dalam hal ni? Jangan tanya saya suami. Saya ni sejauh mana? Ataupun Aisyah. Aisyah. Pasal benda ni dah berlaku dan sudah diadukan. Jadi soalannya sekiranya sejauh mana seorang isteri itu perlu berdiam diri apabila perkara ini berlaku ya. Saya apabila saya tak pasti kalau sebenarnya ni soalan agama ya Ustazah Nadia, sebab kita mengatakan tentang pemeliharaan diri, pemeliharaan nyawa, pemeliharaan harta benda. Jadi apabila seseorang atau seperti nyawa kalau dah nyawa terancam, kalau dah cederakan diri, diri tu dah tercedera, adakah seorang wanita atau seorang isteri itu perlu berdiam diri, ataupun lelaki lah, sekiranya seorang lelaki itu perlu masih mahu berdiam diri, ataupun masih terus menerus untuk mendengar kata suami jangan malukan, atau kena taat kepada suami, kena mendengar dosa bagi tahu orang lain. Jadi sekiranya apabila dah terancam diri, nyawa, saya rasa ni sesuatu yang perlu diberitahulah. Bukan kita bila beritahu orang lain, atau mungkin contohlah PPIS, Family Service Center, pergi jumpa kaunselor dan atau pekerja sosial. Jadi bila kita beritahu tu bukan sebenarnya kita nak kaunselor atau pekerja sosial tu untuk katakan apa yang suami awak buat salah, kita kena ambil hukuman kepada dia juga, kita pergi report polis, kita pergi gitu-gini supaya suami tu masuk jail. Bukan. Tapi bila kita beritahu tu sebenarnya kita nak bantuan untuk perbaiki rumah tangga kita, bukannya kita nak makin memecah belahkan. Jadi itu yang penting lah. Dan mungkin macam saya katakan tadi, kita pun tak nak perkara ni berterusan, sebab bila kita katakan keganasan keluarga atau cycle of violence atau kitaran keganasan ni, dia akan berterusan sekiranya tidak mendapatkan bantuan. Jadi dia ada kitaran lah. Kalau kita tengok, kalau ada honeymoon period lah, ada violent period, ada tension building period. Jadi kalau tak dapat bantuan, akan berterusan, dan paling berbahaya ialah apabila anak-anak melihat. Jadi bila anak melihat tu, apa sebenarnya anak faham?
Kesan daripada tu, daripada apabila dia tengok bapa dia pukul seorang, contohlah sekiranya anak lelaki tu tengok bapa dia memukul ibu dia, dan anak lelaki tu adakah dia akan membesar dan dia katakan memukul itu adalah normal, okey untuk disiplinkan isteri. Jadi saya dah besar, sebab itu saya pukul isteri saya, sebab bapa saya pun dulu macam sama. Ataupun si isteri atau seorang anak perempuan lah, dan dia melihat ibu dia dipukul, dan bila dia dah dewasa dan dia bernikah, ada pasangan sendiri, dan mungkin pasangan dia pun seorang kita kata abuser atau mendera, dan dia kata okeylah, tak apa, didera ni memang dipukul suami ni sesuatu yang normal, ni perkara biasa. Jadi kalau mak dulu tahan, kenapa saya tak boleh tahan? Itu selalu soalan yang ditanya. Jadi bila kita katakan perkara ni biasa, bila dah dalam fikiran, dalam otak ni dah kata biasa, seterusnya mereka akan kata biasalah, memang saya tak perlukan bantuan. Jadi dia macam jadi cycle. Mengapa saya bertanyakan ini? Nanti saya ingin mainkan satu video di mana seorang ini dia mengadu dan dia bercakap tentang sampai bila dia nak taat dengan suami dia. Jadi sebelum tu saya nak ambil satu komen daripada penonton kita malam ni, iaitu Cik Rose Riza. Dia nak tanya, bagi seorang anak perempuan yang sudah berumah tangga, kiranya dia telah membelakangkan keluarganya sendiri sehingga bersalin pun tak beritahu ibu sendiri, alasan diberikan suaminya tak benarkan sebab si suami marah sangat-sangat dengan keluarga isteri. Adakah dalam Islam dibenarkan perbuatan yang macam ini? Maksud dia menghalang isterinya untuk membuat mengadu atau memberitahu. Dia mohon pencerahan. Ustazah, sedangkan Ustazah sebagai isteri lah adakah Cik tolak je. Suami kenapa dia menghalang ni? Tak tahu, Hana baik, jadi tak boleh jawab soalan ni. Tak, kalau sebagai seorang isteri, Cuba Ustaz beritahu kepada suami ini. Kenapa soalan dia dia adalah menghalang? Adakah seorang isteri itu sekiranya kalau misal kata contoh suami dia tidak izinkan dia buat sebarang hubungan dan memutuskan silaturahim dengan keluarga sebagai banyak seorang, berlaku Ustaz yang suami kata aku suami dengan cakap aku jangan jumpa mak bapa awak. Banyak berlaku seperti itu. Okey, untuk suami barangkali ada sebahagian suami akan rasa macam ini hak saya sebagai pemimpin barangkali walaupun bukan tapi sebagai seorang wanita adakah apakah perasaan wanita? Adakah wanita rasa macam, sebab ada sebagian orang wanita kan dia akan rasa macam ni kan ketaatan ni. Yalah, antara taat dengan boleh tak aku melanggarnya. Ini yang saya kesian ni, kerana banyak berlaku menggunakan nama Islam, kemudian kita mereka yang rasa serba dan para wanita yang selalu rasa serba salah. Saya diberitahu oleh suami, kalau kamu tak mendengarkan apa yang suruhan saya, kamu nusyus. Jadi mereka suka gunakan perkataan durhaka. Ni baik suami, baik ibu bapa lah suka gunakan perkataan durhaka, suka menakut-nakutkan. Padahal apa yang mereka lakukan, kalau mereka nak kata isteri tak taat, berdosa, apa yang mereka lakukan tu tak berdosa ke? Saya selalu tanya ke situ. Maksudnya tu menghalang silaturahmi. Itu ibu bapa wanita ini, ibu bapa wanita ini, dan kemudian dia saja-saja kena menghalang kerana kebencian, menghalang kerana tidak ada sebab yang munasabah. Kalau dia halang isterinya, jangan jumpa ibu bapa kamu kerana ianya akan memudaratkanmu. Sebagai contoh, ibu bapa kamu akan membunuhmu. Sebagai contoh, ibu bapa kamu akan menyakiti, memzalimimu. Itu okey, boleh faham. Tapi ni sekadar, kenapa saya tak boleh jumpa mak bapak saya bang? Saya tak suka. Jangan tanya lagi, saya benci. Nah, dia cakap isterinya akan berdosa, padahal dirinya itu sedang melakukan dosa. Wallahualam. Tak masuk syurga lagi. Saya minta maaf kalau misalnya ada lelaki-lelaki dah. Alamak. Cakap pasal syurga ni, mungkin ada yang melontarkan syurga di bawah tapak suami. Digunakan hal tu. Silakan Ustaz. Ustaz dah ketawa, maknanya ada sesuatu yang dia nak cakap tu. Datangkanlah hadis tu kalau jumpa. Datangkan hadis itu kalau jumpa. Kalau jumpa. Okey. Saya nak mainkan video ni. Nanti lepas ni saya nak dapatkan komen anda. Silakan. Bila saya kasih hint kan pada family saya, mereka kata, apa yang salah yang kena buat?
kita tak boleh assume yang orang tu buat salah as the other side of the person, and orang luar takkan tahu. Contoh saya as wife smiling hari raya, posting pictures on Instagram and Facebook, happy, tapi behind closed doors I'm crying, I'm suffering, and I do not know what it is. I do not know the term of keganasan tu apa. Beliau ada Diana melalui keganasan keluarga dah beberapa tahun. Tapi bila dia mula mengadu, mengeluarkan aibnya, kekurangannya kepada keluarganya bertanyakan, apa yang kau dah buat? Apa yang salah kau yang dah buat? Adakah itu sesuatu yang sering diterima mereka yang mengadu? Ini sesuatu yang memang ada yang berlaku ya. Jadi apabila si mangsa tu baru nak bercakap, atau si isteri atau suami sebagai si mangsa tu baru nak bercakap, saya didera ataupun saya dipukul. Tapi bila mereka baru nak bercakap dengan keluarga dan keluarga kata, apa kau dah buat? Jadi kalau kita bayangkan sekiranya kita baru nak luahkan dan orang yang responder tu cakap, apa kau dah buat? Apa agaknya perasaan orang yang baru nak luahkan tu? Baru nak keluar mulut termasuk baliklah. Jadi sebab perkara ni mungkin dia akan rasa mungkin salah dia, dan dia kerap kali menyalahkan diri dia. Dan menyalahkan diri ni seperti I am at fault, saya yang bersalah, sebab itu saya dipukul. Ini adalah sesuatu yang kita perasan yang ada kepada mangsa penderaan. Jadi mereka kerap menyalahkan diri, dan ini juga seolah-olah dia macam jadi satu setiap hari bercakap pada dia, dia salah, dan lama-lama dia akan berasa self confidence tu akan kurang. Jadi bila makin kurang, lama-lama memang tak cakap lah, tak minta tolong. Satu perkara yang mungkin kita boleh bincangkan sekarang, apa sebenarnya hak-hak istimewa seorang isteri dalam perkahwinan supaya beliau tidak dijangkakan atau tidak dianggap sebagai hamba rumah tangga. Apa pandangan maksud Tuan Suji peranan isteri, peranan hak seorang isteri? Sebenarnya saya rasa sekarang ini kita banyak fokuskan kepada peranan yang memang peranan tu penting. Maksudnya memang pastinya dalam Islam itu peranan isteri ada berapa peranan, suami ada beberapa peranan, tu kita tahu, dan memang semua bertanggungjawab atas apa yang dipertanggungjawabkan. Ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Jadi di sini Rasulullah SAW sampaikan bahawa sang suami bertanggungjawab ke atas isteri, anak-anak, rumah tangga itu sendiri. Bermakna dia adalah ketua keluarga, dan isteri pula bertanggungjawab ke atas rumah tangga itu juga, dan juga ke atas anak-anaknya. Dalam erti kata lain, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kedua-dua pasangan itu mempunyai tanggungjawab. Dan saya selalu lihat gini Tuan Sujimi, kita terlalu fokuskan yang tanggungjawab ini sekian, tanggungjawab fulan sekian, fulana sekian, tapi kita lupa padahal rumah tangga itu perlukan, saya panggil kesalingan, saling. Itu yang kita tak nampak. Kita tengok engkau isteri taat, engkau suami sekian kita. Saya takut nak keluarkan perkataan yang kemudiannya dikontroversikan. Jadi kesalingan tu penting Tuan Siji. Jadi suami isteri dua-duanya bertanggungjawab ke atas keseluruhan rumah tangga, saling membantu, saling berkongsi, saling menutup aib antara satu sama lain, yang seperti itu. Jadi kalau soalannya tentang apakah peranan, jadi saya ingin sampaikan peranannya adalah peranan kesalingan ini peranannya. Dan kalau misalnya soalannya seperti ini, tapi isteri sampai ke tahap mana yang isteri perlu taat kepada suami, ini sebenarnya yang selalu jadi isu kan, sampai ke tahap mana suami saya melakukan begini, saya menderita, perlukah saya iakan saja, ikuti saja dan tidak memohon bantuan? Ini menjadi persoalan. Dan tadi saya suka apa yang Puan Aisyah sebutkan, dan saya kira saya rasa kata kekuncinya di sini adalah jika keadaan atau nyawa terancam. Bermakna kalau berlaku keganasan dalam rumah tangga itu, kemudian ada sesuatu keadaan yang terancam, dan keadaan di sini bukan saja fizikal, boleh jadi mental juga, boleh jadi
fizikal, boleh jadi mental. Yang seperti ini kita tak boleh abaikan, tak boleh biarkan kan, dan kita mengatakan tak apa, ini adalah rumah tangga yang saya perlu tahan dan sabar dengan. Baik. Dulu mungkin bolehlah nak fikir yang seperti itu, tapi sekarang ini kita lebih faham, kita lebih tahu dan Tuan Sujumi sendiri lihat berleluasanya orang-orang yang mempunyai kemurungan. Kenapa? Kerana menahan diri, dan mereka salah faham bahawa mengatakan tak apa saya tahan di rumah tangga seperti ini. Tak apa saya tahan, tapi akhirnya kemurungan. Jadi sekarang ini waktunya kita faham. Begitu kita rasa ada ancaman, kita perlu cari bantuan dari pihak ketiga. Kalau misalnya pihak ketiga itu keluarga sendiri pun tak berikan sokongan, alhamdulillah di Singapura ini, bukan saya cakap alhamdulillah tak berikan sokongan, tapi alhamdulillah di Singapura ini banyak jalan yang kita boleh ambil. Banyak tempat yang kita boleh telefon tanyakan, banyak hotline. Sebab tu saya rasa kalau saya mengajar, banyak soalan-soalan yang saya dapat seperti ini, saya rasa alhamdulillah nasib baik Singapura banyak hotline. Saya kasih kesian PPIS, banyak PPIS lah. Saya kasih family PPIS, saya kasih nombor PPIS, saya kasih nombor mahkamah syariah. Jadi maksudnya tu perlu bantuan. Kerana apa? Itu dia kata kuncinya, jangan sampai terancam keadaan nyawa dan kemudian akhirnya kita kemurungan dan merasakan bahawa tak apa, ini adalah keluarga Islami. Keluarga Islami bukan keluarga yang menzalimi antara satu sama lain. Keluarga Islami bukan keluarga yang menyakiti antara satu sama lain. Keluarga Islami adalah keluarga yang bijaksana, yang cari jalan untuk bahagia, untuk dalam keamanan, dalam keadaan aman, sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam. Yang tadi Ustazah katakan tentang penderaan mental, Ya. itu yang saya rasa sukar untuk kita kenal pasti sama ada orang tu melaluinya ke tidak, kerana kita tak tahu. Orang dia macam okey, dia macam okey kat luar, status pun okey, ambil gambar cantik, tadi dia ada katakan kan, tapi sebenarnya dia sedang melalui sesuatu. Dan kita sebagai orang umum, orang yang mungkin nampak, apa sebenarnya yang boleh kita lakukan untuk membantu orang-orang yang macam ni? Kalau kita ada mungkin rasa macam ada sesuatu yang lain lah, orang ni dia punya status semua dah mungkin dah berbeza sangat. Kaunselor Kaunselor. Okey. Apa yang kita boleh lakukan sekiranya kita lihat pada dalam sosial media atau mungkin dalam apa yang kita lihat di situ adalah sebagai contoh teman kita atau seseorang yang kita kenal, nasihatkan mereka supaya dapatkan bantuan atau bertanyakan kepada mereka, tanya khabar je, tanya khabar atau tanyakan saya nampak awak ni dah lain daripada dulu, apa sebenarnya yang berlaku lah. Jadi sikap prihatin menunjukkan yang kita prihatin tentang keadaan seseorang tu akan membuatkan seseorang itu lebih terbuka untuk bercakap dengan kita lah. Macam memang saya akui untuk aduk tahu tentang adanya keganasan keluarga dari segi emosi tu memang lebih sukar berbanding dengan fizikal lah. Fizikal kita nampak, dan biasanya dalam keganasan keluarga fizikal dia akan datang bersama emosi, sebab emosinya tertekan. Tetapi bagi yang ada keganasan keluarga cuma dari segi emosi ni, ini memang agak susah nak detect, ya. Dan salah satunya lah pada kebiasaannya mereka, perkataan yang biasa digunakan oleh seorang pendera adalah dia put down. Dia akan kata ingat tak, saya ada dulu kes, ingat tak aku dulu ambil kau daripada mana? Jadi dia tak pukul. Oh, dia ungkit. Dia ungkit. Lepas tu dia akan katakan dia tu daripada mana. Jadi dia inilah dia akan kasih seseorang tu merendahkan, rendah. Jadi orang yang pasangan lagi satu tu tak berani nak bercakap balik sebab rasa terhutang budi. Jadi banyak lagi lah dari segi dari segi keganasan emosi ni lah. Ya. Saya nak tanya tentang kes kita tadi, Diana tu. Dia di penghujungnya dia mengambil keputusan untuk berpisah atas keganasan itu. Dalam Islam, apa pandangan agama kita tentang perkara perpisahan ini, perceraian ini atas sebab-sebab begini? Saya suka untuk ingat balik dulu belajar kan. Saya ada satu ketika, sebab kita kan orang tanya kita tentang satu hukum kan. So bila kita nak syarah hukum kadang-kadang panjang tau.
Lepas tu bila ada some student saya bila telefonkan tanya, Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang benda ni? So bila saya kasih hukum, dia kata, Ustaz, can I have 5 minutes to understand? Cakap, please, because it took me 5 years to learn. Saya belajar ni 5 tahun nak hadamkan benda ni sama 5 minit dia susah. Tapi saya ingat satu semester tu masuk belajar bab talak kan. Kita kan bab fikir menakahat ni kan panjang lebar. Panjang lebar, betul. So, belajar pasal talak saja mungkin satu semester setengah kot, 3 semester macam itu, sebab talak ni macam-macam kan. Tapi guru saya tu, saya ingat lagi Syekh apa nama dia ajar saya fikir. So ketika dia masuk dekat dalam kelas tu kan, ketika dia buka perbincangan kitab fikir talak tu, dia kata talak itu adalah rahmat dari Allah. Sebenarnya hukum talak ni rahmat daripada Allah. Sebab bila Allah sebutkan perkataan talak dalam Al-Quran, Allah SWT kata fa imsakin bi ma'ruf au tasrihin bi ihsan. Iaitu ketika kamu suka kepada seorang, maka kamu ambil dia dengan baik, dan ketika tidak suka, lepaskan dengan ihsan, dengan baik. Jadi dalam agama, perpisahan tu adalah satu ihsan daripada Allah. Kerana ada dalam konsep agama lain masuk tak boleh cerai. Kan? So ada agama lain kan with apa nama dia, poorer or richer till death, doa sepat kan. Tapi dalam agama kita tidak. Agama kita sekiranya pasangan tidak jumpa jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan, maka ada satu konsep namanya memutuskan kontrak bersatu tu. Jadi itu harus dilihat sebagai satu benda positif, jangan dilihat sebagai satu benda yang negatif. Ketika tidak mungkin jalan keluar, marilah masing-masing ambil jalan yang tertentu. Sebab tu saya suka lihat bahawa ketika nak melalui proses tersebut tidak boleh dilalui dengan maki hamun, dengan cercaan, dengan pergaduhan, kerana terus menerus dia akan melanggar perintah Allah, iaitu fa imsakin bil ma'ruf wa tasrihin bi ihsan. Ketika suka ambil dengan baik, ketika tidak suka berpisah dengan baik. Ini yang susah, kerana kita punya rancangan-rancangan semua macam gitu kan. Asal visa je dia apa nama dia mesti gaduh kan. Asal pakai cahaya mata saja masuk mahkamah syariah. Asal keluar mahkamah syariah je pakai cahaya mata gitu lah. Jadi saya rasa barangkali berkemungkinan di dunia sekarang ini kita perlukan konten-konten yang menunjukkan bahawa ada beberapa ketika, walaupun abghadul halal, benda yang Tuhan tidak suka ini, tetapi kita boleh utarakan kisah-kisah yang menunjukkan bahawa pada pasangan yang sudah berusaha tetapi tidak jumpa jalan keluar, akhirnya mencari jalan untuk berpisah dan sebagainya. Sebab tu untuk saya, agama sudah memberikan ini sebagai satu rahmah yang besar. Jadi jadikan ini jalan yang terakhir ketika masing-masing tidak jumpa jalan keluar, dengan niat bahawa ketika kita keluar, saya dapat mencari kehidupan yang lebih baik, awak juga dapat mencari kehidupan lebih baik. Jangan sebaliknya lah. Sebab ada orang berpisah macam itu kan, aku keluar baik, aku harap-harap hancur dah hidup kau. Jadi saya rasa itu satu konsep yang salah lah dalam agama. Dengan saya lihat kalau di Singapura ini dia bukan terus cerai kan Ustaz. Kalau mahkamah syariah kan mereka cuba untuk mediate. Jadi maksudnya cari, macam Ustaz katalah, ada tahapannya. Cuba kita counselling dulu. Kemudian lepas tu baru, maksudnya bukan terus yang tak suka je cerai, tak suka habis lagi tu. Jadi memang cari jalan dulu, kemudian baru yang seperti itu. Saya okey, baik, ini sebagai soalan susulan, saya menjadi hairan, adakah orang pasangan yang melalui keganasan tetapi tidak berpisah? Ada tak kes macam tu? Ada. Jadi mungkin apa yang kita lihat kepada Diana tu, ia berakhir dengan perpisahan lah. Saya pun tak nak bercakap tentang perpisahan sebab saya rasa Ustaz Zahir dengan Ustazah Nadia dah cakap lebih arif tentang perkara ini. Jadi mungkin saya ingin katakan di sini, apabila adanya keganasan keluarga tu, tak semestinya ia berakhir dengan perceraian. Dan sekiranya dan tak semestinya keganasan keluarga atau tak semestinya perceraian tu akan mengakhiri keganasan keluarga. Betul. Sebab kita pun tak tahu kalau kita dah bercerai, the next partner lah, kita akan jumpa sama ingatkan keluar, ingatkan dah keluar perkahwinan ni masuk yang lain, okey sekali keluar mulut buaya masuk mulut naga. Jadi memang ada yang mahu teruskan untuk minta bantuan. Dan biasanya macam kita katakan, cuba minta bantuan, counselling dulu. Saya ingat dulu saya ada kes yang memang si suami
mendera isteri sampai selama 8 tahun perkahwinan mereka. Masa saya 8 jumpa tahun, tu 10 tahun, 10 8 tahun. Tapi masa kita jumpa tu si isteri memang dah tak, atau suami memang tak mendera lagi. Contoh penderaan sebagai contoh dia kuncikan isteri dia di luar HDB flat, dan isteri dia baru melahirkan, nak menyusukan anak di luar. Jadi dari itu penderaan emosi yang kita katakan. Jadi kita katakan injury atau luka dia tak nampak kat luar tau, dia kat dalam. Jadi selama 2 tahun tu, jadi si suami akan okeylah, kita dah baik ni, saya dah baik, memang saya dah janji tak akan mendera dia lagi, tak akan tak secara fizikal atau emosi. Tapi si isteri ni simpan luka dia dalam dalam dia simpan. Jadi dia berkerak agaknya kat dalam sampai parut tu masih ada, masih nampak lagi parutnya, tapi secara amnya memang dari segi mata kasar kita tak nampak lah. Jadi at last si isteri memang pergi ke mahkamah syariah lah untuk menuntut perceraian. Jadi apa yang saya katakan di sini, apabila keganasan keluarga tu dia berakhir, sebaiknya pasangan mendapatkan bantuan untuk masing-masing memaafkanlah tentang apa yang berlaku. Sebab apabila keganasan keluarga ni berlaku, dua-dua terluka. Kedua-duanya terlukalah. Okey. Baik, sebelum kita sambung, saya ingin mainkan video ini yang seterusnya daripada Diana juga. Silakan kita mainkan. Teruk saya kena adalah apabila dia menggunakan galah. Ketika itu saya sedang mengandung dalam 5 bulan lah. Jadi saya mempunyai pendarahan. Ada sesuatu lah dalam hati saya kata this is wrong. Tapi saya tak berani untuk menyatakan pada sesiapa pun. Ini semua perkara biasa saya ingat dalam rumah tangga. Sebab saya tak tahu macam mana example lah of a marriage. Saya ingat kalau nak jadi isteri yang baik, isteri yang setia, saya nak kena ikut kerana je apa yang dia katakan ataupun apa yang dia buat, saya nak kena redha. Dalam hal begini seperti Diana ni, penghujungnya adalah perpisahan. Misalnya ada suami isteri yang ada isteri yang melalui keganasan, tapi suaminya pun nak berbaik-baik kembali. Apa sebenarnya yang keluarga pasangan begini boleh lakukan? Apakah langkah-langkah yang boleh mereka lakukan? Adakah mereka harus dua-duanya pergi jumpa kaunselor misalnya? Okey. Jadi bila kita katakan rumah tangga tu tak seorang lah. Perkahwinan tu bukan seorang. Jadi kenalah dua-dua pergi. Kalau tidak, kita katakan biasanya isteri atau suami tu telefon, saya nak fix suami saya nak fix isteri saya. Tapi dia pun tak perasan, dia pun ada mungkin dari segi ada kesilapan atau mengasari sesuatu suami atau isterinya. Jadi kita akan katakan kedua-duanya datang. Sebab kita sebagai seorang kaunselor atau pekerja sosial, kita bukan fix orang. Kalau kita, apa yang kita boleh lakukan, kita berikan satu platform atau ruang untuk suami isteri berbincang, supaya perbincangan tu lebih bermanfaat daripada perbincangan tu menjadi pergaduhan lah. Jadi kita lihat kepada rumah tangga, bukannya seorang ni salah, yang ni tak salah, bukan. Jadi dua-dua datang. Ustazah nak menambah dalam hal ni? Saya suka bila Puan Aisyah tadi ada sebutkan tadi awal lagi Puan Aisyah dia beritahu seperti ini. Jangan risau kalau anda minta bantuan pada PPIS sebagai contoh, kita bukan terus panggil polis ke apa. Jadi ramai yang risau sebab mereka takut jadi lebih kocak-kacir. Lebih kocak-kacir, orang lain tahu nanti orang kata apa, banyak sekali fikiran seperti itu. Tapi dia mesti lihat sekarang ini dia nak memperbaiki keadaan. Jadi pergilah mohon bantuan. Dan biasanya memang saya rasa kaunseling tu sangat penting kerana kadang-kadang kita tak perasan yang kita lakukan itu salah. Dan kita akan salahkan orang lain pastinya sebab kita aja yang betul. Tapi orang tu salahkan kita. Jadi maksudnya tu perlu ada orang ketiga untuk macam kalau bahasa kasar untuk sepak-sepakkan kita lah. Dia kata macam nak come on lah. Jadi duduk bila mereka duduk bersama, mungkin di situ mungkin kaunselor boleh kata you have a problem with your anger management, you have to learn about anger management. Jadi perlahan-lahan, jadi selagi boleh diperbaiki, itu memang paling utamalah.
Dan kalau untuk memperbaiki orang itu perlu acknowledge, dia perlu tahu yang dia silap dan dia ingin jadi baik. Tapi kalau dia in denial, rasa saya tak salah, itu yang susah tu. Jadi pada pandangan saya, kalau kepada siapa yang dalam situasi keganasan keluarga, saya dapat rasakan mungkin mereka risau lebih kepada apa orang kata. Orang semua boleh berkata-kata, tapi adakah kata-kata orang akan membantu dari sudut keamanan keluarganya? Tidak kan? Jadi maka carilah wadah yang boleh membantu, cari kaunseling, kemudian dari situ lihat bagaimana keadaan. Dan kalau nak berubah, mesti acknowledge dulu bahawa ya, saya memang masalah marah ni, suka berang. Jadi nanti mungkin kaunselor tu akan beritahu, okey, mari kita belajar cara pernafasan. Mungkinlah, saya tak tahu, saya bukan kaunselor. Ada ke? Pernafasan ada? Ada. Tapi dalam Islam tu saya rasa ada. Kalau marah, duduk dahulu kan, Ustazah? Betul. Okey, saya nak tanya tentang sokongan. Bagi Diana tadi tu, dia tidak mendapat sokongan keluarga. Bila dia adukan keluarga, dia tak dapat. Jadi orang yang macam ni, mungkin kita boleh memberikan pencerahan bagaimana mereka boleh dibantu, sokongan bagaimana yang harus mereka dapatkan. Bila kita katakan tak ada sokongan keluarga tu, mungkin bila saya dengar soalan ni, satu benda yang saya terfikir ialah kenapa tak ada sokongan keluarga? Adakah kerana pasangan atau yang mendera tu yang menyuruh mereka suruh memutuskan silaturahim dengan keluarga mereka, atau putuskan hubungan, sengaja putuskan, jadi dia memang tak boleh minta tolong sesiapa? Atau adakah dia sendiri yang tak nak beritahu? Mungkin dia rasa keluarga tak faham, ataupun dia sendiri yang malu nak beritahu. Jadi saya rasa perkara ni mesti kita perlu tahulah kenapa, sebab keluarga ada keluarga, cuma kenapa dia tak rapat dengan keluarga dia in the first place. Jadi ini bukannya satu titik akhir lah. Bila tak ada keluarga, habislah. Macam gitu je, orang tu macam gitu je, tak boleh buat apa-apa. Kita mesti ingat kita masih ada sahabat handai, jiran-jiran. Kita ada kes di mana mungkin keluarga di luar negara, mungkin sebagai contoh di Malaysia, tapi sebab dia ada sahabat di sini, ada teman-teman, ada jiran-jiran yang prihatin terhadap dia. Jadi dia bukan satu, tak ada keluarga, habislah, memang saya akan duduk kat sini, mati kat sini juga. Tak ada. Jadi sekiranya mereka ada keluarga, salah satu tugas kita sebagai seorang pekerja sosial atau sebagai seorang kaunselor, kita akan cuba untuk menasihati ataupun menyokong mereka untuk macam mana anda mahu membina semula hubungan dengan keluarga tu. The bridge lah, jadi seperti jembatan kepada keluarga mereka. Kita kadang-kadang kita memang tak nak keluarkan aib rumah tangga, tapi kita juga sebagai orang, misalnya jiran, tadi kita ada katakan jiran, rakan-rakan, kita juga tak nak dengar aib orang lain. Kita pun macam saya tak nak jaga tepi kain orang. Apa? Tapi dalam hal ni, apa pandangan Ustaz bila tentang jangan jaga tepi kain orang ni? Dalam hal ni saya rasa mungkin kita dapat ubah pendekatan tu sedikit. Saya tak tahu. Sebab dalam banyak orang dia suka tanya kita soalan ni dalam macam konteks agama, kan. Saya suka nak betulkan benda ni. Iaitu agama kita, dia konteks dia adalah konteks sosial. Maksud dia dia adalah satu agama yang diletakkan meraihkan konteks sosial yang berbeza. Maksud ini sosial masyarakat kepentingan. Sebab tidak ada sosial masyarakat, tak adalah agama tu kan. Kerana itu Nabi SAW marah benar apabila orang kalau cakap bila dia cakap pasal tidak masuk syurga lah kamu kalau kamu tidur dalam keadaan yang kenyang tapi jiran kamu lapar. Itu statement besar tu. Jadi statement yang bahawa sesungguhnya kita hidup bermasyarakat, dan kita lihat bagaimana para sahabat dulu, diorang kan kira antara rumah-rumah, kalau kita baca sejarah, rumah-rumah yang mahal nak jual di kota Madinah ni adalah rumah para sahabat, bukan rumah jiran sahabat. So kalau misal kata Ustazah Nadia nak pindah
kan, bukan, suasana saya jiran dengan suasana dia. Saya kalau jual rumah saya mahal. Lebih tinggi nilainya. Lepas tu kalau dia tanya kenapa mahal, kerana Jiran kamu baik. akan berjiran dengan orang baik. Okay. So itu ya konsep masyarakat kita. Masyarakat kita rasa tak boleh masuk campur, ini bukan hal kita dan sebagainya. Ada boundaries lah, boundaries yang tertentu, tetapi boundaries agama adalah hak-hak asasi dia sebagai manusia. Lapar dia, intellectual dia, itu masuk maqasid kan. Nafs dia, orang sebelah kena pukul sampai nak mati, lepas tu kita cakap aku tak boleh masuk campur sebab ni urusan dia. Kita akan berdosa kerana kita tidak menjaga hak dia. Orang sebelah lapar, kita tak jaga sebab ini bukan rumahku. Kita akan berdosa kerana itu adalah hak kita sesama manusia. Sebab tu saya selalu memberitahu kepada orang bahawa ada benda-benda yang bila kita masuk campur, kita tak boleh namakan tu sebagai macam kepo. Sebab itu tanggungjawab. Itu tanggungjawab. Sebab kalau tak tanya, kita akan dipersoalkan oleh Allah SWT di akhirat kelak. Kenapa kamu tidak masuk campur sedangkan jiran kamu lapar? Lepas tu Nabi SAW punya hadis tu very strict tau. Tak masuk syurga. Dia bukan main-main lagi. Okay. Dia cakap, jiran kamu bergaduh, sebelah sini anak dia dipukul, sebelah sini ada abuse. Kamu tahu, kamu dengar. Lainlah kita tak dengar kan. Sebab ada kes-kes memang kena kunci, kita tak tahu. Tapi ni depan-depan nampak, lalu depan dia kita tahu menderita. Orang panggil kan, kadang-kadang lalu depan, lepas tu dia panggil kita tolong, lepas tu kita cakap kita tak masuk campur. Ini adalah satu perkara yang harus diperbetulkan oleh masyarakat. Kalau kita tidak masuk campur, kita akan dipersoalkan oleh Allah SWT di akhirat kelak. Ini yang banyak inisiatif yang MSL, macam Meritor Responder dan sebagainya. Orang cakap kenapa nak perlukan, sebab masyarakat kita makin lama makin lupa cara untuk hidup secara bermasyarakat. Waktu dulu-dulu orang kata makcik bawang, makcik jujat lah, apalah. Dulu ada yang orang tengok-tengok, orang suka tengok-tengok kan. Jangan mengecilkan watak-watak yang kecil sebegini dalam kejiranan kita. Kerana ketika masalah-masalah besar, merekalah orang yang akan memainkan peranan terbesar dalam satu masyarakat. Macam pakcik ni sibuk. Tapi bila orang meninggal, dia yang first yang keluar. Bila ada orang lapar, dia first kali yang hantar makan. Inilah apabila kita sampai kepada satu masyarakat yang ini masalah besar negara kan, masalah tentang kehidupan kita, bagaimana kehidupan sosial kita berubah, cara rumah kita diaturkan, cara HDB kita tak jumpa satu jiran dengan yang lain. Jadi ini adalah isu bersama masyarakat. Apa yang boleh kita buat sekarang ni adalah kita mengubah satu pendirian bahawa ketika saya mengetahui, ambil tahu tentang jiran saya itu bukan kepo lah. Dan kalau kita tak ambil tahu, kita akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Saya ada cerita sikit sebenarnya bila Ustaz kata sampaikan tentang kepo jiran. Saya teringat kisah adik saya. Adik lelaki saya, Izhar namanya. Dia pernah tanya kepada saya. Dia tinggal di estet perumahan yang mana ada satu kes yang mana anak itu meninggal dunia kerana didera. Ada kes anak Melayu meninggal dunia didera, dan itu estet perumahan yang banyak penderaan berlaku. Statistiknya memang tinggi di situ. Jadi Izhar datang beritahu kepada saya, Kak, yang budak yang meninggal dunia tu rupanya dekat daerah sini dia tinggal. Abang rasa bersalah. Boleh tak kalau misalnya abang jalan satu estet untuk dengarkan ada jeritan-jeritan suara, jadi abang boleh adukan. Adakah itu dibenarkan? Saya kata memang bagus, memang diperlukan orang yang seperti dia. Memang adik saya ni memang suka melayan lah. Kalau maksudnya itu memang dia punya, kalau nak bayangkan saya, dia punya awareness tentang orang lain tu memang sangat tinggi. Kemudian saya beritahu dia ada hadis yang mana Nabi Muhammad SAW sebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi. Dzalika dhaful iman. Dan ini sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW kata, kalau anda melihat kemungkaran, perkara kekejaman seperti ini, maka ubahkan dengan tanganmu. Dan tangan di sini bukan kemudian kita karate ke apa kan, pukul-pukul dia, bukan. Tapi maksudnya kita take action, kita melakukan sesuatu. Kalau tak mampu, kata Nabi Muhammad SAW, dengan lisan. Maksudnya tu, kita tak boleh nak melakukan sesuatu, kita telefon polis kan dengan lisan kan, ataupun kita nasihatkan. Dalam sini para ulama mengatakan nasihatlah, lisan tu dengan nasihat. Kemudian yang terakhir sekali, paling lemah iman,
tapi masih lagi okey lah. Itu kita ubah dengan hati kita. Kita doakan. Jadi sebagai contoh, adik saya memang tinggal di estate perumahan itu. Saya tinggal jauh. Jadi saya tak mampu untuk melakukan apa yang dilakukan. Jadi saya hanya mampu untuk mendoakan. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita di Singapura ini semua terjaga, di seluruh dunia terjaga, seperti itu. Jadi itu memang paling lemah lah yang saya boleh lakukan, iaitu mendoakan yang terbaik. Tapi kalau adik saya ni, dia kata dia nak jalan, nak dengar, kalau ada jeritan aja dia nak kepo. Adakah itu kepo? Sebab dalam Islam pun ada yang mengatakan tak boleh kepo juga. Tapi kepo yang bagaimana? Ini kepo nak tahu. Ni ada kepo berhasil Ya betul. Ni kepo yang kemudian menjaga kebaikan. Wallahualam. Terima kasih atas jawapan tu. Saya sebelum kita dah ada penghujung ni, tapi saya ada dua soalan yang saya ingin sampaikan kepada anda. Yang pertama sekali daripada Farza, dia kata, Puan, is it advisable bila penderaan berlaku dalam sesebuah rumah tangga lebih selamat apply personal protection order, PPO lah, jadi si suami tak berani nak ulangi perbuatannya? Apabila seseorang datang kepada kita, pasangan tu datang kepada kita dan mengatakan bahawa dia didera, salah satu perkara yang kita akan explore atau kita akan cuba tanyakan sekiranya mereka ingin apply personal protection order, PPO lah. Jadi bila kita katakan PPO ni, kita kena tahu fungsi PPO. Tak semestinya ada PPO pasangannya tak akan memukulnya lagi. Tapi fungsi PPO adalah bila sekiranya ada satu ialah mengatakan kepada pendera tu, kata stop, saya ada PPO, awak jangan buat lagi. So dia macam salah, dia macam satu untuk dia katakan tak boleh, ini salah sebab ada undang-undang mengatakan salah. Benteng gitu dia. Ya, jadi membenteng. Jadi tapi kalau orang tu nak langgar aje lah kan. Tapi okey. Dan fungsi PPO kedua ialah apabila anda ada PPO, bila polis tu bila anda telefon polis atau seseorang yang lain telefon polis atau anda sendiri yang telefon polis, polis akan cepat datang. Hello polis, sekarang ada ni, saya ada PPO. Kalau nak kadang macam tadi saya rasa kita bualkan, kita kena call 2 kali, tunggu polis datang, kita dah anxious ni, kita dah ni macam mana ni, orang sebelah ni okey ke tidak. Tapi sekiranya orang tu ada PPO, polis akan cepat datang. Just sebutkan. Jadi sebutkan. Jadi itu fungsinya. Baik, satu soalan lagi sebelum saya dapatkan rumusan anda bertiga. Aini Amin katakan, no quarrel doesn't mean everything is fine. Bila tidak bergaduh, tidak bermakna semuanya okey. Ia tak bermakna the marriage is okay. Katanya bila kita mahu berbincang dan akhirnya bertengkar, counselling katanya is the best. Tapi what if the other party feels that he or she doesn't need counselling? Si pasangan tu tidak mahu pergi counselling, jadi apa yang pasangan ini boleh lakukan? Okey. Macam mungkin saya ambil tadi apa yang Ustazah Nadia katakan, sebelum pasangan lagi satu tu pergi counselling, dia akan dia perlu acknowledge atau akui yang dia ada kesalahan dan dia ingin perbaiki kesalahan dia. Ataupun sometimes kadang-kala kita ada di mana okeylah, awak nak kan, saya datang tapi muka macam ada yang muka macam tak nak, ataupun mungkin bila dia datang pun dia very defensive lah ya. Jadi apabila ada begini, kita akan galakkan sekiranya pasangannya tak nak, dia nak datang kaunseling tapi pasangannya tak nak, kita akan galakkan, tak apalah kalau dia tak nak, awak pergi dulu, sebab awak simpan lama-lama pun, awak sweep things under the carpet lah, masuk bawah karpet, lama-lama mungkin awak boleh jadi depressed, murung sebab awak tahan banyak sangat. Jadi awak datang, kita berbual, sekurang-kurangnya ia lebih melegakan dan awak pun lebih clear lah tentang, atau lebih jelas tentang apa yang awak nak. Dan kemudian perlahan-lahan mungkin awak boleh ajak pasangan, dan sekiranya pasangan tu benarkan untuk kaunselor tu menghubungi pasangan tu, kita akan hubungi pasangan tersebut, yang suami atau isterinya yang tak nak datang tu lah. Okey. Saya ingin dapatkan rumusan anda bertiga tentang topik malam ni, aib aib rumah tangga, sampai ke tahap mana yang boleh kita adukan ataupun yang kita tak harus buka di halayak ramai. Dan dalam hal ni mungkin saya dapat mulakan dengan Ustazah dulu, kemudian
kemudian Aisyah dan juga Ustaz Zaid. Silakan rumusan anda tentang aib ini dan ke tahap mana yang harus kita katakan dah ini dah tahap yang saya dah tak boleh tahan. Betul, ya. Jadi kita dah banyak berbincang Tuan Sujimi. Jadi pastinya kita tahu kalau ada ancaman ada kekerasan, keganasan, ancaman nyawa, ancaman akan ada kezaliman dari sudut fizikal, dari sudut emosi, dari sudut mental. Ini maka orang itu perlu fikirkan bahawa adakah ini rumah tangga yang diinginkan selama-lamanya dan dia hanya bersabar saja, tapi ianya akan menjejaskan dirinya. Dan kalau dia kata tak apa, kalau saya sabar, ini cara Islam, jangan salah faham, itu bukan cara Islam. Dan kalau misalnya kita dalam keadaan suasana ataupun persekitaran yang tidak sihat seperti itu, ianya bukan menjejaskan kita saja, bahkan menjejaskan anak-anak. Kesian. Jadi kita mesti kesiankan mereka. Jadi di sini ada beberapa langkah yang kita boleh ambil. Yang pertama, kita mesti acknowledge, kita mesti akui bahawa ya, saya rasa saya perlu tenangkan rumah tangga ini. Dan yang kedua, saya perlu dapatkan sokongan. Dan di sini kan tadi Puan Sujimi ada mengatakan ada keluarga tidak sokong. Kerana apa? Kerana mereka tidak ada ilmu, satu. Mereka bukan pakarnya. Sebab tu kalau kita sebutkan tentang aduan, kita sebutkan tentang saya nak buka aib, jangan buka aib kepada orang yang bukan ahlinya, yang bukan pakarnya, yang tidak ada ilmu. Hatta kalau itu ibu bapa kita sekalipun. Tapi kita tahu ibu bapa kita nanti lebih emosi, jangan sampaikan kepada mereka. Kalau mereka itu emosi, kerana kita perlu sampaikan kepada orang yang ada ilmu, yang bijaksana, yang tahu bagaimana untuk ambil langkah selanjutnya. Kalau ahli keluarga kita tahu tak seperti itu, jangan beritahu mereka. Kita langsung aja kepada wadah yang ada, kepada PPIS, dan kemudian dari situ InsyaAllah istikharahkan, kemudian pada waktu yang sama kita cuba usahakan untuk memperbaiki. Jangan lupa dekatkan diri kepada Allah SWT, kerana inilah waktunya yang memang begitu ujian menimpa kita. Inilah sebenarnya yang waktu Allah SWT sedang memanggil-manggil kita. Kamu dalam keadaan yang sedang susah kan? Sekarang inginkah kamu memanggil namaku yang mungkin dulunya kamu lalai? Jadi sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adukan kepada Allah, mohon petunjuk. Nanti Allah akan berikan ilham. Tahu-tahu kita tahu, saya tahu nak pergi mana. Tahu-tahu je mungkin kita rasa tak, suami saya hatinya keras. Tahu-tahu suami kita pun hatinya lembut. Yelah, saya rasa saya pun nak ubahkan diri. Itu semua gerakan dari Allah, bukan kita, bukan siapa-siapa. Hatta bukan kaunselor pun. Tapi kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan kaunselor, asatizah, kita alat saja, betul tak Ustaz? Kita alat. Kita tak mampu untuk merubah hati orang. Kita tak mampu melembutkan. Kita boleh kasih saranan. Kaunselor boleh kasih ilmu. Tapi selebihnya hanya Allah saja yang boleh ubahkan keadaan kita, ubahkan hati kita. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengadulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil kita berusaha. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah. Puan Aisyah. Okey, bila kita katakan tentang aib ni, membuka aib kan, sama ada di mana kita buka atau di mana kita tak buka lah. Jadi saya rasa yang paling penting sekali bila kita perlu tahu atau kita perlu aware dalam diri kita bila kita nak buka aib ni. Kenapa kita nak buka aib tu? Sebab nak memalukan, atau nak buka aib tu sebab nak minta bantuan. Jadi kepada seseorang yang ingin membuka aib itu atau kekurangan dalam rumah tangga mereka, jadi dengan niatnya untuk meminta bantuan. Dan bagi masyarakat di luar, mungkin mereka kata ini aib keluarga, saya tak nak campur, atau kelemahan keluarga tu saya tak nak campur apa-apa. Tapi kena ingat, buka aib tersebut bukan sebab tak nak campur, nak kepo ke apa, bukan. Tapi lebih kepada nak supaya keluarga itu dapat bantuan sebelum sesuatu yang berlaku, sebelum terlambat lah, macam tadi yang saya mungkin Suzana Nadia katakan, sehingga seorang kanak-kanak mati sebab didera. Kita tak nak sampai sesuatu tu berlakulah. Jadi buka aib tu dengan tujuan kenapa, yang dengan niat yang baik lah. Baik. Terima kasih Aisyah. Silakan Ustaz. Saya sekarang kita ada Tok Kadi bukan nikahkan orang ni sekarang kan. Dia nak kena buat F2F sebab banyak sangat isu-isu kompleks lah dalam masyarakat kita.
Saya rasa ini gerakan alam kan, di mana ada keperluan di situ akan jadi sesuatu perkara yang akan fitkan keperluan tersebut lah. Jadi amanah yang dibebankan kepada kita ni adalah satu amanah yang besar, walaupun nampak macam bebanan kan, tiap-tiap hari orang kontak, tanya masalah dan sebagainya, tapi ini adalah satu amanah yang kita dah janji untuk pikul sebagai asatizah. Jadi kita pikul lah. Cuma saya nak memperbetulkan konsep bahawa ketika pasangan berjumpa dengan kami kemudian menceritakan tentang isu keluarga, itu bukan membuka aib tetapi mencari jalan keluar. Yang membuka aib pada saya adalah ketika dia dihumbankan dan dia diletakkan di wadah-wadah publik, yang mana semua orang boleh cakap apa saja yang dia nak, kemudian tak ada jalan keluar bagi permasalahan tersebut. Walaupun saya terpaksa mengaku banyak kes-kes yang kita dah bebankan kepada PPIS, sebab bila dia datang kepada kita dan kita dengar permasalahan-permasalahan, ada ketika masyarakat kita rasa macam, oh saya tak boleh bilang. Tak, you have to tell me, kena beritahu dengan kita supaya kita dapat kasih panduan-panduan yang sesuai. Dan kena tahu bahawa kita bukan one stop punya solution maker, tetapi kita bergerak sebagai satu komuniti. Kat sinilah ROM-M, MSF, PPIS, semua inisiatif-inisiatif ni bersatu secara keluarga kan, secara satu masyarakat, supaya permasalahan tu boleh kita letakkan masing-masing. Jadi jangan takut. Cuma kalau mesej kat saya, kalau lambat reply tu minta maaf lah, sebab ada orang kadang-kadang Saya juga, saya minta maaf. Saya Sibuk selalu mereka ni. Terima kasih kerana sudi memberikan pencerahan kepada topik malam ini. Bagi anda yang ingin pencerahan seterusnya, bolehlah follow social media mereka, follow PPIS. Dan bagi anda di luar sana yang ingin memberikan bantuan dan mengenali mereka yang memerlukan bantuan selain daripada PPIS, anda boleh hubungi talian Comcare 1-800-222-0000 ataupun National Care Hotline di 1-800-202-6868. Hashtag kita tengok-tengoklah jiran-jiran kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita, dan memberikan mereka bantuan yang secukupnya. InsyaAllah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like and share. Kita jumpa lagi di masa depan. Assalamualaikum.